بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilah Tuan Imam, Musi Masjid, saudara tuan-tuan, sidang jemaah, sidang kuasa, tuan-tuan guru, alim ulama, ustazah, sahabat, teman-teman seperjuangan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kekuatan, diberi kesihatan, diberi kelapangan, berbagai nikmat anugerah Allah Taala berikan kepada kita. Ya, syukur Allah Taala berdetikkan hati kita. Allah Taala pilih hati kita, kita terpilih di kalangan kawan-kawan kita, sahabat kita yang dekat di rumah, dekat masjid ni. Dekat di rumah, dengar azan. Tapi Allah tak detikkan hati dia pergi lah masjid. Allah detikkan hati kawan-kawan kita solat kat rumah. Kan, cukuplah solat kat rumah menjadi boleh ya, lepaslah tanggungjawab kan. Jadi kita alhamdulillah syukur Allah Taala pilih kita di kalangan kawan-kawan kita yang tak dapat hadir ke masjid, maka syukur atas pemberian anugerah dan juga limpahan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan sekalian, kita akhirnya bila kita buat perkara-perkara mungkar, kita buat perkara-perkara taat, kita buat perkara-perkara yang Allah Taala murka, kita tak sengaja ataupun sengaja kita terbuat perkara-perkara maksiat, akhirnya kita sebut la haula wala quwata illa billahil azimil azim. Tak ada daya, tak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Jadi mungkin contoh, hari ni saya terlambat solat maghrib, terlambat solat asar. Kerja pukul 6.30 baru solat asar. Ini Allah Taala nak uji hati kita, uji iman kita, istighfar tak? Istighfar kepada Allah Taala. Jadi sebab itu kita tak daya, tak upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukurlah bagi orang yang pilih Allah mudahkan kita untuk beramal. Doa selalu, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mudahkan Allah, mudahkan ya Allah. Ala zikrika, mudahkan aku untuk berzikir padamu ya Allah, mengaji Quran, zikrullah selalu, banyakkan zikrullah. Wa syukrika, Allah Taala mudahkan aku untuk apa? Untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Syukur, terima kasih aku bagi sihat. Berapa ramai kawan-kawan kita yang umur bayar saya ni 40-an meninggal. Semalam kawan baru umur 38 tahun meninggal. Tak sakit, tak apa. Kan, minum tinggi kepala lah, muntah sikit, nak pergi hospital terus meninggal. Tak ada rekod. Kan, mungkin dia dah tinggi lah. Kan, tapi mereka sikit je, tak ada masalah besar. Kan, umur baru 30-an tahun. Jadi Allah Taala tetapkan dah sampai masa. Jadi Allah pilih kita, panjangkan umur, murahkan rezeki, dapat kita beramal, dapat kita salat ke masjid. Syukrika, mudahkan aku untuk bersyukur kepada ya Allah. Wa husnu ibadatik, mudahkan aku untuk beramal kepadamu ya Allah dengan sebaik-baik amalan. Kan, kita dapat salat maghrib satu, berjamaah satu, di masjid satu, solat dapat lagi kuliah satu, masya-Allah, berlipat ganda. I'tikaf satu lagi, masya Allah. Kan, jadi kalau kita tengok kebaikan kita, kan, tapi kita bila beramal ni janganlah kita terlalu ta'assub, terlalu confident dengan uish cukup beramal kita
Kan? Kita dah buat qiyamul lail dah. Kita dah buat tahajud dah. Kita dah buat dapat apa tu Lailatul Qadar dah. Cukuplah 83 tahun. Kan? Boleh top up lah, boleh cover. 83 tahun 4 bulan. Cukuplah, tak payah amal dah. No, jangan kita keluar benda-benda tu khawatir ataupun lintasan tu potong awal-awal siap-siap, buangkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan? Itu untuk peringatan saya lah. Ya, sama kat tuan-tuan sekalian, kita sama-sama sebab kita ni orang awam tuan-tuan. Kita ni orang awam, kita ni banyak gangguan, syaitan banyak ganggu, nafsu pun ganggu. Kan? Kadang-kadang anak pun ganggu, isteri pun ganggu, semua tu adalah mihnah dan tribulasi dalam kehidupan. Kan? Jadi semua tu adalah menguji. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu mengaku beriman, kamu tidak diuji, difitnah, diimtihan. Allah uji dalam hidupan kita. Kan? Jadi itu semua ujian. Jadi kita syukurlah Allah bagi kelapangan, kemudahan, mudah untuk beramal, mudah untuk ke masjid, mudah untuk kita hadir kuliah-kuliah, mudah untuk kita mengaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut tuan-tuan kita syukurlah banyak. Alhamdulillah, kan? Syukur Allah Taala pilih kita, alhamdulillah. Kan? Baik. Jadi kita malam ni sambung balik kuliah kita yang lama, dah sebulan lebih tangguh. Lepas tak dapat pun tu. Jadi kita sambung hadis pula ya, 52 syarat sembahyang yang ketiga. Musuh nombor 2 insya-Allah ya. Jadi syarat Fathul Mu'in. Jadi syarat ketiga, apa syarat pertama? Tengok balik. Syarat pertama, tak tahulah syarat apa pertama. Syarat pertama dia kata terus air mutlak. Ya. Jadi syarat pertama ni wudu rupanya. Suci. Kan? Nak solat syaratnya dalam suci. Kena wudu. Kan? Tak apa siapa yang solat tidak wudu tidak dapat pahala. Dalam keadaan kita bernajis, berhadas. Kan? Jadi syarat pertama ialah kena ada wudu. Itu syarat pertama. Kan? Syarat apa? 8. Sudah yang kedua, apa syarat kedua? Panjang lebar kita cerita wudu, kita cerita air kolah, tak kolah, campur najis masuk, campur daun masuk dalam kolah, apa cerita dah bincanglah lepas. Kan dah lancar, dah lancar. Dah semua dah kita godam dah semua tu. Kan? Itu syarat pertama, kena wudu. Kan? Lepas tu syarat kedua apa? Syarat yang kedua 35 suci badan. Badan termasuk badan itu ialah mulut, hidung, 2 mata, pakaian, dan tempat kita solat kena bersih semua. Tak boleh kita bernajis pada badan, pada pakaian, pada tempat kita solat. Jadi semua itu adalah kita bincang lepas. Kita bincang macam mana? Macam mana kalaulah kita solat tiba-tiba ada darah pacat di kaki, darah keluar nanah, keluar jerawat, berdarah, bisul, kan? Kita bincanglah lepas. Macam mana kalau bisul tu meletup, meletup. Kan meletup di al-punggung kita. Kan? Ya. Tapi tuan-tuan kena bisul ni faham-faham lah ya. Satu badan sakit. Betul tak? Siapa kena bisul, tahulah. Kan? Saya tengok anak saya tuan-tuan baru umur 6 tahun, 7 tahun, bisul ke mana? Kat telinga ni belakang. Bisul di telinga, masya-Allah. Kan, telinga. Tiba-tiba minggu depan kena balik. Ke mana ke? Sebelah sini pula. Bisul. Ya. Rupanya doktor pergi, dia korek balik, dia bersihkan. Ya. Itu maknanya kita yang lepas. Syarat kedua, hendaklah dia suci pada badan, pada pakaian dan juga pada tempat solat kita kena bersih. Kan? Tak boleh kita solat di atas najis. Kan? Kita dah bincang macam mana ada najis pada badan, pada pakaian kan. Banyak kita bincang lepas. Baik. Hari ni sambung lagi. Panjang lebar kita baca cerita yang lepas. Syarat ketiga. Syarat ketiga pula. Syarat ketiga. Dan syarat ketiga bagi menunaikan sembahyang ialah lelaki itu menutup auratnya. Tutup aurat.
Tutup aurat, tutup aurat. Aurat bukan urat, bukan ulat. Aurat ialah satu sudut, satu sendi, satu bahagian yang mesti ditutup. Aro ialah bogil. Itu namanya aurat. Aurat ialah bogil, sebab tu kena tutup. Asal hukumnya aro, ain, ro, ya, maksudnya bulat, telanjang. Sebab tu itu maksudnya asalnya telanjang. Jadi sebab tu kena tutup, kan? Jadi kita ikut fiqh, aurat lelaki ini sepadannya, kan? Perempuan ini sepadannya. Dan juga hamba perempuan, perempuan pun kena tutup aurat. Walaupun hamba makatibah dan ummul walad. Siapa makatibah tu apa? Makatibah ialah hamba perempuan yang dijanjikan kemerdekaan oleh penghulunya dengan terlaksananya bayaran tertentu. Tu makatibah. Maknanya kalau awak boleh bayar saya 50,000, kamu akan dibebaskan, akan dimerdekakan. Itu zaman dululah, zaman sekarang ada hamba dah kan. Tuan-tuan jangan samakan hamba dengan orang gaji. Orang gaji bergaji, hamba tak bergaji. Dia makan, minum free. Dia jadi hamba kepada tuannya dan menjadi isteri kepada hamba tuannya. Boleh guna. Sebab tu dia turun hamba. Jadi kalau kamu nak bebas, kamu kena cari bayaran, ataupun kamu kena bayar sikit-sikit sebanyak beberapa ribu. Jadi itu adalah boleh dibebaskan. Jadi maknanya hamba makatibah ini pun juga kena tutup auratnya. Dan ummu walad, mak anak. Ummu ni mak, walad ni anak, mak anak dalam bahasa Arab ni kan. Siapa ummu walad? Hamba perempuan yang melahirkan anak dari hubungan dengan penghulunya. Nampak? Sebab tu tadi hamba bukan semata-mata buat kerja. Dah lah tak ada gaji. Tak ada nak melawa-lawa, nak pegang duit banyak, no way, tak boleh. Tambahan dia menjadi isteri kepada tuannya. Boleh dijadikan sebagai isteri, pada isterinya, pada hamba, pada tuan dia. Jadi bukan seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Orang Syiah ni sekarang nikah mut'ah. Nikah mut'ah ni nikah bayar mahal, tetapi berwaktu, bermasa, kan? Walaupun sejam. Ada kawan saya pergi tuan-tuan Iran, rupanya rupa macam pelacur lah. Semua macam pelacur, boleh pakai, bukan semata-mata dia jalan jauh. Zaman sebelum Nabi tu pernah berlaku lah, dibenarkan kan, kejap je, lepas tu dia dihapuskan mut'ah ni kan. Mut'ah ni kalau dia keluar 4 bulan tidak balik, maka dia boleh nikah sementara dengan seorang perempuan. Tapi akhir-akhir ini orang-orang Syiah dia menjadikan dibolehkan anytime, kan, nikah untuk 2 jam, bawa, bayar, pergi ke hotel, selesaikan qada hajat dia, kan. Sampai gitu sekali. Sampai jadi pacur lah perempuan. Nilai itu makin dirosakkan oleh manusia sendiri. Jadi tuan-tuan, sebab itulah kita lah, kan, yang muda ke yang tua ke, Nabi pesan, ada seorang perempuan jumpa dengan Sayyidina Umar, kan, mengadu dengan suaminya yang keluar 4 bulan tak balik-balik, berturut-turut tak bulan, kan. Dia jumpa dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, kan, boleh tak, kenapa benarkan suami keluar sampai 4 bulan tak balik-balik ni? Perempuan dia punya dahaga juga, kasih sayang, dahaga dengan hubungan dengan suami dia, kan. Jadi sebab itu ada syair dia kata, qatala hadzal lailu waswadda janibuh
Perempuan tu kata apa? Malam ni panjangnya lah hai. Gelap aja gelita semua tempat. Kan? Laula asyallah, kalau aku tak takut dengan Allah, la harraka hadhihi sirri jawadibuh. Kalau aku takut Allah, bergegar katil ni. Buat projek seorang. Perempuan. Minta maaf lah. Nak cerita dia ada syair dia. Dia mengadu dengan Sayyidina Umar, dia mengadu dengan Nabi Muhammad SAW. Lepas tu Nabi buat arahan, Nabi beritahu, okey, kamu nak keluar, nak perang, nak dakwah boleh, jangan lebih daripada 4 bulan. Jangan lebih 4 bulan. Cukup 9 bulan balik. Sebab dia pun kalau keluar kan dekat zaman Islam kan, perang kan. Zaman Sayyidina Umar, lepas tu dia turun, dia keluar tempat untuk pembukaan kota Mekah, pembukaan Islam, dia jalan jauh. Kan? Jadi itulah maknanya perempuan pun perlukan dahaga dengan kasih sayang, belayan juga hubungan dengan suami dia. Kan? Tapi saya kadang-kadang terkejut juga ya, kadang-kadang kawan-kawan kita sahabat tabligh kan, keluar 4 bulan hebat lakinya hebat, isterinya pun hebat bertahan dia 3 tahun 4 bulan. Ada juga orang mengadu, perempuan jumpa dengan saya, ustaz, suami saya dah keluar 4 bulan, balik seminggu, keluar lagi 40 hari. Balik dah 4 bulan tak balik, balik seminggu, keluar lagi 40 hari. Kan? Jadi dia, isterinya hanya menangis, hanya mengadu. Anak berjaya dalam UPSR, berjaya dalam PT3, berjaya SPM, tak ada bapa. Bapa ada tapi tak ada bapa. Ada bapa tapi tak ada bapa. Kan? Jadi tu kena semak balik tang mana pengurusannya, di mana satu bapa dia, di mana satu sebagai kulukum ra'in. Nabi sebut kamu sebagai pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyat. Kamu akan ditanya oleh Allah Taala apa yang tanggungjawab kamu. Tanggungjawab apa? Suami, jaga isteri, jaga anak, uruskan. Kan? Jadi wallahu alam. Kita moga-mogalah tak adalah perkara yang mungkar berlaku. Jadi kita takut kita terjebak ke arah macam tu sampai kita tak terjaga, tak terurus anak, tak terurus isteri. Kan? Tapi kalau beres semua, alhamdulillah. Kan? Semua bagus. Kan? Jadi nak ceritanya cerita hamba ni lah. Hamba tadi, hamba perempuan yang boleh jadi berkahwin dan berkawan dengan penghulunya, ketuanya, sebagai apa, tokeh, bosnya. Kan? Dapat keluar anak sampai sampai pada anak daripada majikan dia. Ya? Apa yang jaga? Iaitu antara pusat dan lutut. Ya? Laki-laki antara pusat dan lutut. Jadi sama juga dengan perempuan hamba tadi. Hamba pun antara pusat dan lutut juga. Hamba yang makatibah dan ummu walad di situ. Jadi boleh. Sebab itu tuan-tuan khilaf ulama. Lutut ni sampai lutut ke bawah lutut? Kan? Sebab itu ada orang muda kita pakai ni salawar Hawaii. Kan? Sampai lutut. Lutut ustaz, sampai lutut. Tapi kepala lutut ni masih lagi terbuka. Kepala otak lutut masih lagi terbuka. Pakai slow sampai lutut, betul lah sampai lutut, tapi kepala lutut tak tutup juga. Sebab fiqh kata antara pusat dan lutut, kena lutut cukup lah. Walaupun tak semua, sikit aja. Kan? Pakai selawar Hawaii, selawar ketat, selawar ketat. Jadi itu adalah tak betul. Sebab itu nanti kita bincangkan. Kena bawah lutut, kena tutup pusat, atas pusat. Lutut kena tutup. Maknanya kalau tak nak solat, boleh pakai tuala pun boleh. Dari pusat sampai ke lutut. Pakai samping pun boleh. Kan? Baju tak ada. Baju 2,000, baju 600 tak ada. Solat pakai tuala aja. Kan? Lepas hukum dah. Maknanya lepas dah syarat wajib, tapi janganlah kita buat. Kita tak syukur dengan anugerah Allah Taala. Antara pusat dan lutut, sekalipun lelaki dan hamba perempuan, sama tadi
ia seorang diri dalam gelap. Boleh seorang diri dalam gelap. Kita tak ada apa, boleh dalam solat dalam gelap. Ada juga kau katakan macam tak ada apa pakaian, kita solat dalam air. Syaratnya tutup daripada pusat sampai ke bawah. Boleh solat dalam air. Tak ada apa dah, miskin, apa ke dada, kan? Boleh. Oh, dalam gelap pun boleh, kan? Yang penting kita jaga solat kita. Berdasarkan kepada hadis sahih, la yaqbilullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. La yaqbilullahu salata haidin ay balighin illa bi khimarin. Allah tidak menerima sembahyang wanita yang sudah cukup umur sampai had turunnya haid, iaitu yang baligh, melainkan dia memakai mengkaan. Apa tu mengkaan? Yakni tutup kepala dan lehernya. Khimar tudung kan, tudung. Tutup semua, tutup kepala juga, leher. Itu syarat untuk perempuan. Laki-laki pusat sampai ke lutut. Ada perbahasan ni. Jadi ada semua rujukan kita. Jadi kitalah mazhab Imam Syafi'i. Dan wajib menutup bahagian dari pusat dan lutut supaya tahqiq. Dan wajib menutup bahagian dari pusat dan lutut supaya tahqiq, tertutup auratnya. Tahqiq apa? Maknanya betul-betul tutup pusat, bukan di tengah-tengah pusat. Tutup sekali lutut, bukan separah lutut. Kita tengok tu lah tadi, saya cerita bukan ada orang pakai seluar seluar Hawaii, seluar toke, seluar tuan di badang. Dia pakai seluar sampai ke lutut, tapi kepala lututnya masih lagi terbuka, kan? Jadi sebab tu suruh pakai bahagian tutup, mentahqiqkan, maknanya mengukuhkan, menetapkan, tutup aurat semua sekali. Dan menutup aurat perempuan yang merdeka walaupun ia kecil. Kecil pun kena tarbiyah, didik. Ialah seluruh badannya, yang lain daripada mukanya dan dua tangannya sampai ke pergelangannya. Iaitu zahir dan batin tangan itu sampai ke pergelangannya. Itu tuan-tuan, perempuan pergelangan mana? Muka dah, muka, kecuali muka dah tutup. Kita tengok belajar kursus haji kan, perempuan selalunya ni tulang rahang ni. Rahang ni sebenarnya masuk dalam aurat juga ni. Kalau itu, sebab itu tuan-tuan kalau tengok perempuan yang kita ni kena pakai tutup sini, atas ni. Ni muka atas sampai janggut ni. Yang dalam-dalam ni, ni adalah aurat. Tapi sekarang fashion tudung. Sini cantik rapat, tutup sini. Leher pun terbuka lagi. Aurat lagi lah, kan? Jadi kita tutup sampai kepala, semua sampai ke bawah sini, tutup. Kemudian tangan, dan dua tangannya sampai ke pergelangan tangan. Ni pergelangan tangan. Sampai pergelangan tangan ni, pergelangan tangan, kan? Pergelangan tangan. Tutup di sini, kan? Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak biarkan anak-anak kita cikgu-cikgu kan mengajar, pakailah apa nama perempuan tu, sarung tangan, apa dah namanya, stokin, apa namanya stokin tangan lah. Boleh stokin tangan. Dia pakai sini, pakai sini. Jadi kalau ditulis apa hitam tu, dia tulis apa hitam, nampak terkeluar ni, ini aurat ni. Sebab yang tak aurat sampai sini lah, kan? Jadi kita pakai stokin tangan, stokin tangan sini, pergelangan tangan. Ini boleh. Ni, ini zahir, yang ni batin. Ada orang yang jaga sungguh-sungguh sampai tutup depan, tutup sini pun tutup juga. Tapi sebenarnya kita dalam kitab, dalam mazhab Syafi'i memang dibolehkan depan belakang. Ni zahir, nampaklah zahir kan? Ni zahir dia. Ni batin tutup. Jadi maknanya sepanjang pergelangan ni dibolehkan, dibenarkan perempuan lepaskan.
Tapi kan kalaulah dia tu terlalu gebu terlalu mulus, terlalu orang tengok Masya Allah geramnya kan, baru tengok tangan. Kan, sebab tu Nabi ajarkan kita kalau orang Minang kan, tengok tangan dia lembut, kalau sebut kat arutubah. Maknanya tengok tangan ni membayangkan satu body. Tengok tangan aja. Tangan ustaz menggerutu, tak payah. Kan? Perempuan je tengok tangan, pegang tangan, oh ni tahu dah ni pegang ni satu body ni kan. Sebab tu Islam membenarkan buka di zahir dan yang batin tangan dibenarkan, dibolehkan untuk tidak tutup. Untuk membayangkan kita boleh nak cek ke apa tu, kelembutan ataupun kehebatan tubuhnya, ya tengok tangan dah cukup. Kan? Itu Islam mengajarkan kita. Sebab itu pergelangan tangan ke atas tak payah buka, tak tutup, boleh dibenarkan. Baik. Kalau kita ke Mekah tu, ke Mekah ada perempuan yang pakai tu lah. Dia punya ada sangkut sini, tali sini, ini pun tutup juga. Kan? Ini pun tutup juga. Jadi sebenarnya tak boleh. Kalau kita dalam ihram tak boleh. Jari kena buka sebelah. Baik. Kemudian menutup aurat yang disebutkan di atas ialah dengan sesuatu yang menutup warna kulit, iaitu sehingga tidak kelihatan warna kulit bila berada di dalam majlis bercakap antara satu dengan yang lain, yakni bila seseorang itu hampir dengan kita sekadar boleh berkata-kata dengannya. Walhal warna kulit masih tidak kelihatan dengan duduknya hampir itu. Tutup ini jangan sampai nampak warna kulit. Pakai cantik, pakai tutup sampai sini, tapi pakaiannya adalah pakaian warna kulit. Jadi kita tak boleh, kena jaga dengan satu sehingga tidak kelihatan warna kulit, tak nampak warna kulit. Pakai dahlah pakai tutup token baju yang dah warna kulit, lepas tu nipis pula, Allahu Akbar, nampak warna kulit. Dahlah bajunya tu, baju tu dah warna kulit, terang pula kan. Laki-laki tengok pun Astaghfirullahaladzim, 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 tengok ya, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kan? Jadi itulah fitnah akhir zaman. Sebab tu tuan-tuan, kita tengoklah, betul lah kan, Allah sebut dalam Quran Karim, Az-zaniyatu waz-zani, pezina perempuan dan pezina lelaki, fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Sebab kedua-duanya satu kali sebatan. Kan? Allah sebut mula-mula pezina perempuan, tetapi ayat dalam as-sariqah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri lelaki, pencuri perempuan, potong tangan kedua-duanya. Tengok, dalam kes zina Allah sebut pezina perempuan, kes curi Allah sebut pencuri laki-laki. Kenapa? Ini tadi lah mukadimah ni kan, mukadimahnya perempuan cantik pakai baju melekat pula kat badan kan. Lepas tu pula baju warna kulit, terang pula lagi, semua tak payah pakai baju. Kan? Itu ceritanya. Laki-laki jarang lah, laki-laki biasa je kan. Kalau tengok dalam media masa sekarang ni macam-macam orang nak cari. Sekarang ni tuan-tuan tengok dalam TikTok, dalam apa-apa dia ni, sebenarnya dia pun nak cari apa, view, nak cari semua orang tengok dia kan. Orang tengok dia, masuk ke dalam YouTube, masuk dalam apa, dalam Facebook semua, supaya orang tengok dia buat view besar, dapat duit. Sebab tu dia saja-saja bogelkan diri tu. Sengaja nak buat create isu, nak bagi orang petikai, orang celoteh, orang netizen hentam dia. Tak apa, hentam tak apalah, yang penting aku dapat duit. Pihak YouTube bagi kan. Itu akhir zaman tuan-tuan. Walaupun tergadai maruah, walaupun orang tengok macam baru-baru ni kan, tahun lepas ke,
memanglah suami isteri, tapi suami isteri mandi dalam telaga bersama-sama, ambil gambar, ambil video, ambil gambar, mandi sama-sama. Betul lah suami dia, kan? Isteri je, tapi isteri dah lah tak tutup aurat, dah tak pakai tudung, mandi pakai mandi, kan? Ingatlah Nabi sebut apa? Ad-dayus la yadkhul jannah. Dayus tak masuk syurga. Laki-laki biarkan aja perempuan bini dia buka aurat selama dia hidup macam tu, kan? Auzubillah, kan? Tidak masuk syurga, tak tegur, malah menjadi seronok, enjoy, bangga sebab bini dia, orang tengok bini dia body bagus, orang komen, orang netizen bagi tambah lagi, bagi nasihat, bagi tegur, tak apa, tegurlah, tegur ke, nasihat ke, kutuk ke, tak apa, tapi view naik, kan? Dapat orang hantar duit dan sebagainya. Ya Allah, itulah tuan-tuan, akhir zaman dia berlaku, itulah orang cari duit. Sebab tu berlaku baru ni kita sembang dengan pemuda-pemuda kita, kan, nak belajar tak ni? Masuk universiti tak? Tak mau lah. Jadi YouTuber lagi kaya raya. SPM, tak payah SPM lah. Orang masuk dalam bursa saham tu tak ada SPM pun, dah jahanam je, jutawan, kan? Kan? Anak-anak kita nak jadi belajar, nanti kerja gaji berapa? 2,000, 3,000. Berapa barang 2, 3,000, kan? Jadi YouTuber, jadi gamer, sehari 5,000, sehari 20,000 sehari, kan? Sebulan overall 60,000 sebulan. Umur baru 20, 23, 24. Apa barang nak ambil SPM, ambil degree buat apa, kan? Jadi tu tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Dia dah merasuk minda anak-anak muda kita, na'udzubillah. Sebab itu kita lah, cubalah kita tanamkan belajar untuk ilmu, belajar untuk jadi orang soleh, belajar untuk hari akhirat, dunia dan akhirat. Nabi sebut siapa nak dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Belajar dua-dua. Nak dua dunia dapat ilmu, kena ada ilmu. Nak akhirat kena ada ilmu, kan? Wa man arada bihima, nak dua-dua kena ada ilmu, kan? Tapi itulah antara isu yang kita cuba tengahkan, dilema anak muda yang bergaji besar, yang benar-benar besar, yang tidak belajar, yang tak ada apa tu pengajian, cukup sekadar, tak ada SPM pun, SPM dah cukup, kan? Dia gambar-gemburkan, dapatlah sikit sebulan, 20,000 paling minimum, sebulan dapat 60,000, kan? Oh, hebat, jadi kita kena tarbiyah lah. Ingat Allah Ta'ala bagi rezeki siapa yang dikehendaki. Masing-masing ada habuan, masing-masing Allah Ta'ala bagi. Jadi kita mungkin tidak di situ, kan? Jadi kita masing-masing ada habuan dia. Nak ceritanya, itulah antara isu yang terkini lah, kan? Jadi sekarang ni pelajar universiti, kan? Pelajar universiti dalam masa yang sama buat bisnes part time, kan? Sebulan dapat 20,000. Belajar lagi, baru tahun 3 di universiti, baru macam-macam lah dia bisnes online semua, kan? Jadi kadang-kadang itulah menguji lah, anak kita generasi baru milenium ni nak fokus belajar ke tak belajar. Belajar takut tak ada kerja, tak ada kerja tak ada gaji, baik kerja, kan? Belajar ni nantilah kemudian. Jadi itu isu lah yang perlu kita fikirkan bersama untuk menangani dunia gadget, dunia anak muda sekarang ni lah. Contoh saya risau anak-anak kita, anak-anak saya lah, kan? Di alam tu sekarang ni, di alam, kan? Apa nak belajar buat apa? Baik kerja, kan? Kalau belajar tak tahu pasti lagi kerja tak kerja. Tengok, belajar untuk kerja, belajar untuk duit, belajar untuk makan. Tak niat langsung belajar untuk ilmu, untuk Allah Ta'ala, untuk kewajipan. Ada nanti rezeki ada, insyaAllah ada. Itu yang saya cuba leraikanlah sikit kekusutan anak-anak kita lah, di rumah dan sebagainya. Jadi nak cerita tadi apa?
ada orang perempuan yang pakai cantik tapi pakai baju yang dah warna kulit, lepas tu sama warna kulit, lepas tu tembus pula kasyaf, tak nampak, nampak seketul-seketul badan dia. Sebab apa? Baju dah melekat, kan? Jadi itu tak duduk, hampir tak boleh. Jadi maknanya perempuan yang pakai baju yang melekat kat badan, itu masih belum tutup aurat lagi. Demikianlah yang ditetapkan berkenaan dengan tutup aurat itu oleh Ahmad bin Musa bin Ajil, dan memadailah menutup aurat dengan pakaian yang seperti bentuk badan, seperti memakai seluar ketat. Tetapi itu bersalahan dari yang utama bagi lelaki, ataupun adapun bagi perempuan itu makruh. Tak boleh, makruh hukumnya. Jadi maknanya tuan-tuan, sebab itulah kita jaga aurat ini betul-betul. Pertama apa? Pakaiannya warna. Pertama kita tutup aurat ialah kerana pakaian, tutup aurat semua. Yang kedua, warnanya bukan warna kulit. Yang ketiga, tidak ketat. Tidak ketat. Jadi pakai baju, pakai seluar ketat satu badan pun tak tutup aurat lagi. Sebab dia fitnah. Sebab tu saya cerita yang lepas, 2 tahun lepas ke kan, di Aceh kan, perempuan yang berjalan naik motor mana-mana pakai seluar ketat dikenakan takzir. Takzirnya apa? Berhenti set, diambil apa tu, cat tu kan, cat sembuh ni, cat seluar dia ni, ayo pulang. Baru tahu kan. Siapa yang keluar mana-mana ke desa, ke pekan pakai seluar ketat, perempuan, dia ambil satu cat, dicat dia punya seluar ketat. Dan dia bukan zina, dia bukan maksiat, tetapi mengundang. Perkara tu mengundang, menarik perhatian lelaki untuk buat perkara-perkara yang mungkar, perkara yang mungkar Allah Ta'ala kan. Sebab itu dalam kitab ini sebut apa? Lelaki kena tutup semua, yang perempuan pun lelaki sama tutup. Adapun bagi perempuan itu adalah makruh kan, walaupun tutup tapi dia masih makruh lagi, perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan wajib menutup aurat itu adalah dari atas dan pihak kiri dan kanan, dan tidak wajib dari bawah. Bayangkan tuan-tuan, kiri, kanan, atas. Kalau bawah, bayangkan kita pakai kain kan. Kalau dari bawah pakai kain, nampak tak gantung je kan, dia tak pakai isi dalam tu, nampak kan. Jadi tak tutup aurat. Tak, bawah tak kira. Dari bawah tak kira. Yang dikira kiri, kanan dan atas kan. Atas tak nampak lah kan, kiri, kanan. Maknanya kalau kita pakai kain, pakai seluar, dah cukup lah kan. Teringat dulu kan, masa kita PKP dulu, kita solat jamaah, solat tarawih semua di rumah, cucu masuk kain, angkat kain atuk wan. Masya Allah, atuk apa ni, jumpa kan. Atuk wan tak pakai spender tu, aduh kantoi habis batal semua. YouTube macam-macam. Cucu masuk dalam celah kain kan. Cucu angkat tengok, Tok Wan silap lah, tak pakai defend, tak pakai seluar jadi itu semua peristiwa pahit manis dalam musim PKP, solat berjamaah di rumah kan. Alhamdulillah lah kan, boleh tarawih di rumah kan, bersama anak cucu kan. Jadi maknanya yang bawah tak kira. Kita tutup sampai lutut, sampai bawah, tak. Sebab itu paling kurang kalau kita nak solat pakai tuala pun boleh lah. Kalau ikut kita punya kaedah fiqh kan. Cuma kurang sikit lah. Kurang apa? Kurang ajar. Kurang ajar sembahyang. Nak keluar ke pekan handsome, cukup komplit lawa, comel kan, bergaya. Nak solat pakai kain, pakai selawar jarut pakai petuala dengan baju baju singlet je. Memang tak betul lah adab. Itu namanya adab kita lah kan. Memang sah, cukup aurat tapi tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Jadi kita maknanya boleh
Tidak wajib di bawah. Kalau tutup baguslah, boleh. Kan kita pakai seluar, pakai jubah, pakai seluar, ahlan wa sahlan, bagus. Kan cuma tidak diwajibkan. Kalaulah terlihat dari belakang seperti orang sembahyang berada di tempat yang tinggi dan yang melihat berada di bawah, maka terlihat aurat, tidak mudarat. Tak apalah. Kan dia belakang, orang tengok dari belakang kan. Kita solat pakai kain, jemaah ada di bawah. Jemaah ada di bawah. Kata itu kita duduk di tingkat atas. Di bawah tu ada jemaah lagi. Di bawah tangga-tangga ada jemaah di bawah. Kan? Jadi itu tidak mudarat, tidak mudarat. Okeylah, tak apa. Sebab hukum asalnya tutup bagi atas, bagi kiri kanan saja, bawah tidak wajib. Tapi tutup lagi baguslah kan? Kita tutup. Atau dilihat dalam hal sujudnya. Kan? Dalam sujud kita pun selalu kan pakai kain, selalu pakai kain. Sujud nampak ni, nampak kaki, betis, nampak lutut. Kan? Nampak kalau ikut hukumnya, mana sah ni? Sebab terbuka aurat dengan sengaja. Kan? Tapi tak. Sebab dikira tingkat depan dan belakang, kiri kanan saja. Itu juga tidak memudaratkannya. Tidak mudaratkan maknanya boleh. Tidak apa, tak apa. Yang ni sembahyangnya tidak batal. Ini adalah nisbah bagi lelaki. Adapun nisbah bagi perempuan, maka tidak boleh terlihat tapak kakinya. Adapun bagi perempuan tidak boleh terlihat tapak kakinya. Sebab itu tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu kena pijak telekung. Kena pijak telekung. Kan? Baru ni ada orang tanya, sebab masuk dalam ustaz ada pendapat, dia kata kalau kita solat kan, solat anggota anggota sujud kita kan, dahi, dua tangan, lutut dan juga ibu jari kan, 7 anggota sujud. Tiba-tiba kita terkena, tertutup dengan serban yang kita pakai, dia mendatang kan. Kalau ikut tu tak sah, sebab tertutup kita punya anggota wuduk, anggota sujud kita. Sama kat perempuan kan, perempuan dia kata kalau kita sujud terkena telekung, tertutup kita punya dahi. Ustaz tu kata tak boleh. Kan? Kadang-kadang tu saya cerita orang masih sembang kat ustaz, macam mana nak buat ni. Kadang-kadang sujud tu terbawa telekung, tertutup juga kan. Sebab dia kata tak boleh yang menutup benda-benda yang mendatang. Kalau kita letak sejadah depan tu, dia kekal, tetap, tak apa. Ni dia mendatang, maknanya dalam solat tu dia tertutup. Saya kata gini, kita buka lah. Kalau agak tutup, kita tepikan. Allahu Akbar, tiba-tiba ada serban kat depan, mendatang, ambilkan lah, tepikan. Boleh kan? Boleh pergerakan kan? Sama kat kita tuan-tuan, bunyi handphone, bunyi handset tengah solat, hukumnya wajib kena matikan. Sebab apa? Mengganggu orang. Nabi kata jangan kamu la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara dalam solat, dalam masjid kan. Lagu pula lagu raya, menjelang hari raya, habislah raya kan. Cuba-cuba tu boleh, tak apa, boleh pergerakan, bukanlah kasar-kasar, kasar pula pijik, dah sama balik kan. Itu maknanya dalam kitab fiqh pun Nabi solat dengan sedar, bukan solat dalam keadaan fana, hilang dunia. Nabi solat pun dalam keadaan sedar, nampak ada orang depan. Jadi kita solat ni, contoh berbunyi, boleh sedar, tadi mana-mana matikan, tak. Sebab mengganggu seorang, ganggu semua jamaah kan. Kita sujud, tiba-tiba terhalang serban, terhalang benda-benda baharu, benda mendatang, kalikan sikit, boleh sujud kan. Jadi benda-benda ni kita boleh lah kan? Tak ada, tak dindaskan pun untuk mentahqiqkan kita punya amalan kita Jadi tadi dalam sujud, kalau terbuka tak apa, boleh kita tepikan. Macam kita tuan-tuan dalam kita umrah, kita dalam ihram kan,
pakai ihram, kita ambil kopiah, lama tak ada kopiah. Tak biasalah tak ada kopiah ni, pakai kopiah. Kan? Kita tersedar, aku dalam ihram ni. Kan? Cepat-cepatlah buka. Itu je. Kan? Tak ada apa-apa. Sebab kita tak sedar. Kan? Terpakai. Sebab biasa kita jarang, tak pernah selepas tutup kepala, kopiah, serban. Tiba-tiba umrah, pergi haji, tak buka pula kopiah, serban. Jarang, janggal kan. Jadi kalau kita pakai, cepat-cepat tanggal, cepat-cepat buka. Kan? Jadi sama kadang kita solat. Kalau terlajak, kita buka awal-awal. Kalau kita tutup, kita cepat-cepat bersihkan. Baik. Juga tidak dimulakan, yakni sembahyang tidak batal. Ini adalah nisbah pada lelaki. Adapun nisbah bagi perempuan, maka tidak boleh terlihat tapak kakinya. Jadi sebab itu dia akan bahawa pastikan perempuan nak solat pijak tudung, biar panjangkan sikit daripada tudung pula. Telekung. Telekung. Sebab itu SK dah bagi tahulah, ini saiz medium, ini saiz mak besar, ini saiz mak kurus. Memang dia bagi panjang punya. Kan? Sebab dia telekung. Dibenarkan dan dibolehkan pakai telekung. Dan tak pakai telekung pun tak apa. Jangan terlalu fanatik telekung. Kita dah keluar outstation, pakai tutup aurat, pakai seluar, pakai stokin, solat. Kan? Tak semestinya, tak wajib pakai telekung. Telekung ni adalah salah satu yang sunnah, yang cantik, seragam, yang putih. Kan? Jadi maknanya itu yang kita tarik, orang suka pakai telekung ni kan. Kita pula Malaysia, Malaysia. Kan dekat belakang tu tulisan Malaysia kan. Jadi itu yang kita cuba buatlah insya-Allah. Jadi cukup harilah. Ada nak tanya ke? Nak sembang-sembang satu minit? Kalau tak ada, insya-Allah lah kita jumpa lagi masa akan datang. Tuan-tuan tengok ya, saya tengok balik baru Musab 52. Tengok balik bila ngajilah. Kita mula mengaji ni, saya sambunglah kan. Pada 19 bulan 2 2016. Dah 5 tahun dah ni. Baru Musab 52 kan. 5 tahun 52, setahun 10 je. Tak apalah. Sampai bila habis? Sampai mati. Tak ada periksa, tak ada ujian. Tuan-tuan mengaji, belajar je insya-Allah. Jangan risau. Kan, kita murajaah balik kita punya pengajian kita insya-Allah. Jadi cukup saat ini tuan-tuan, sahabat sekalian, semoga kita dikuati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat hidayah dan juga taufiknya untuk kita beramal jadi insan yang bertakwa, beramal soleh dan mendapat ganjaran besar si Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah faqina fid din wa ta'wil waj'alna min ibadika as-salihin. Allah jama'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بالله توفيق وهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.